Okay, semua boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okay, Boleh. Jelas sekali. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kat sini ada Puan Shu. Tak ada Okay, saya berbesar hatilah kepada semua pensyarah yang hadir untuk hari ini. Minta maaf saya guna dua peranti, satu untuk slide dan satu untuk bercakap. Dan saya minta maaf juga kalau sedikit tak dengar sebab kat sini hujan lebat. Okey. So, pembentangan pada hari ini adalah berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum yang mana kita telah berjaya mengharungi 4 minggu praktikum secara umumnya dan ini adalah minggu yang ke-5 lah. Okey. Jadi untuk hari ini saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Wan Narini binti Wan Muhammad Zain daripada kelas SD2. Sekarang saya sedang berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Taman Si, iaitu sekolah yang sama untuk pengalaman berasaskan sekolah lah. Okey, Sekolah Kebangsaan Taman Si ni berada di Petaling Jaya. Bidang teras kita adalah sejarah dan pensyarah penyelia saya Puan Syuhaibah binti Rasidi dan guru pembimbing saya adalah Encik Muhammad Faiz bin Abdul Aziz. Okey, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembentangan hari ini, eloklah kiranya saya memperkenalkan latar belakang sekolah saya terlebih dahulu. Di hadapan ini adalah contoh. Di hadapan kamu semua ini adalah sekolah saya. Okey, sekolah saya ni terletak di Petaling Jaya, Seksyen 2, bersebelahan dengan Balai Bonber Petaling Jaya. Dan di sini kita tengok bahawa kawasan sekolah ini dia berada di bandar tetapi sedikit terpencil. Kalau kita tengok dia ditubuhkan pada tahun 1983, sekolah yang agak lama dan ada cadangan untuk membuat penambahbaikan dari segi cat sekolah lah. Tapi belum dilaksanakan sebab sebelum ni PKP kan. Tapi dalam usaha sebab kita dah ada peruntukan lah untuk mengecat sekolah. Sekolah ini satu sesi sahaja. Kalau tengok sebelum ni ramai cikgu kat sini kan. Cikgu yang dah lama ni dia cakap sekolah ni dulu 2 sesi sebab hampir 1,000 lebih orang. Tetapi kalau kita tengok jumlah murid pada hari ini adalah sebanyak 168 orang murid sahaja tidak termasuk prasekolah. Dan bilangan staf hanya 2 orang sahaja. Dan bilangan guru alhamdulillah dah ada penambahan guru 3 orang. Sebelum ni memang tak cukup cikgu lah. Dan kita tengok 22 orang ini adalah termasuk pentadbir. Dan untuk pengetahuan semua, guru besar saya sebelum ini telah dipindahkan ke sekolah SK Taman Megah lah, sekolah Syamimi. Jadi saya dapat guru besar baru iaitu Encik Azham daripada SK Methodist. Okey, so itu adalah sedikit latar belakang sekolah. Okey, untuk maklumat murid tahun 4, saya mengajar 2 kelas, 14 orang dan juga 15 orang. Kat sini kita panggil 4 aktif dan juga dinamik lah. Tahun 5, 1 kelas, 23 orang dan juga tahun 6, 15 orang. Memandangkan sekolah ni sekolah yang muridnya berbilangan sedikit. Jadi 1 tahun hanya ada 1 kelas lah. Dia punya secara rawaknya lah. Okey, secara kasarnya. So dekat sini kita ada pembahagian 6 perkara yang akan dibincangkan. Dengar lagi tak sebab hujan lebat sangat kat sini? Dengar. Okey, alright. Yang pertama adalah mengenai pengaplikasian pengetahuan serta kemahiran sedia ada diikuti dengan seterusnya dan akhirnya kita akan tutup dengan kesimpulan. Okey, pertama pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Saya percaya semua guru pelatih telah ambil maklum bahawa kita telah didedahkan dengan penyediaan rancangan pengajaran harian iaitu sedikit berbeza dengan RPH yang kita buat dekat sekolah ni kan. Kita ada format dia sendiri. Yang kedua, saya tertarik dengan satu teori kecerdasan pelbagai yang telah dikeluarkan oleh Gardner yang mana setiap murid itu, setiap kanak-kanak itu mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Maksudnya kita tak boleh nak assume bahawa setiap murid itu mempunyai kemahiran yang sama kan. Setiap murid ada dia punya perbezaan dia. Okey, yang ketiga teori peneguhan. Ini sangat penting lah, lagi-lagi kita adalah sekolah rendah. Jadi sekolah rendah ni memang kanak-kanak perlukan satu guideline ataupun kanak-kanak perlukan satu peneguhan yang mana kita boleh bagi ganjaran cuma kena ikut dia punya time dia lah.
tak boleh sepanjang masa kita bagi ganjaran. Dalam pada masa yang sama, Skina juga telah mendedahkan kita dengan satu konsep dendaan lah kepada pelajar-pelajar yang membuat sesuatu masalah. Okey. So seterusnya saya percaya kita telah mengikuti pedagogi dalam mata pelajaran sejarah sekolah rendah, dalam mana dalam pedagogi tersebut kita telah didedahkan dengan teknik didik hibur, yang mana itu adalah satu benda yang sangat pentinglah bagi pelajaran sejarah, memandangkan sentiasa kita dibomokkan bahawa sejarah ini adalah benda yang membosankan, subjek membosankan. Yang kedua, seni dalam pendidikan kita boleh terapkan dengan muzik, seni visual dan juga pergerakan. PAK 21 iaitu peta aiting akan banyak peta aiting ni dia ada banyak. Jadi murid-murid kita boleh dedahkan dengan perkara inilah, dan seterusnya adalah elemen TMK, teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDPC. Kita telah memperolehnya melalui pengalaman kita dalam PDPR kan, cara kita buat video, kita gunakan media-media interaktif kan. Jadi itulah membantulah kita. Alright, so pengetahuan serta kemahiran baharu yang telah diperoleh, kita tengok yang pertama adalah pengurusan kelas. Kalau tengok sebelum ini, kita tak tahu lagi kan macam mana nak mengurus kelas. Tapi dengan adanya satu norma baharu, dia telah menyesuaikan kita dengan keadaan pengurusan kelas, yang mana kita sentiasa kena mengarahkan murid untuk pematuhan SOP. Awal-awal dah masuk kelas, kita dah kena ingatkan tentang pematuhan SOP. Kawalan kelas. Bila ada pematuhan SOP, maka dia berkait rapat dengan kawalan kelas. Macam mana kita hendak menguruskan kelas pada waktu pagi, kan cikgu-cikgu dah kena datang pukul 7 pagi. Waktu rehat murid tak boleh ditinggalkan keseorangan. Waktu tamat kita kena ikut murid ke pagar sekolah. Jadi berikut adalah pengurusan kelas yang kita belajarlah, okey. Yang kedua adalah pengurusan program ataupun aktiviti. Saya percaya bahawa setiap guru di sini telah telah mengikuti banyak program di sekolah. Macam saya merupakan saya telah mengambil pengalaman lah sebagai penyelaras anugerah kecemerlangan. Sekarang ini penyelaras kepada program transisi di sekolah. Jadi ini sedikit sebanyak, walaupun sebelum ni kita tak pernah terdedah dengan aktiviti ini. Jadi kita dapat menambahkan pengalaman kita lah sebagai guru pelatih melalui pelaksanaan program yang saya sebutkan tadilah. Okey. Seterusnya, pengetahuan yang kemahiran yang baru adalah pengurusan jawatan di sekolah. Setiap guru ni dia ada banyak jawatan kat sekolah. Ada kelas, ada jadi guru kelas. Saya jadi guru kelas tahun 1, panitia jadi mata pelajaran sejarah dan juga penyelaras bagi mata pelajaran RBT. Kurikulum saya sebagai seorang SU kurikulum. Koko saya memegang jawatan sebagai guru penasihat bagi bola jaring dan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak telah membantu kita untuk handle ataupun untuk macam mana menambahkan pengalaman lah mengenai pengurusan jawatan di sekolah. Seterusnya, aspek yang sangat penting adalah PBD. Kita tahu kita tidak ada sistem peperiksaan. Jadi setiap guru itu mempunyai inisiatif dia sendiri untuk mempelbagaikan kaedah pentaksiran. Memandangkan murid-murid ni ada kecerdasan pelbagai, guru-guru ni dia kena bijaklah dalam mentaksir murid, sebab setiap pertengahan kita akan ada PBD murid kan, hasil PBD murid dan juga akhir tahun. Jadi pengurusan pentaksiran bilik darjah ni sangat kena pandang tinggilah kan, sebab akhirnya dia akan memberi kesan kepada pencapaian murid itu. Seterusnya, kemahiran komunikasi. Contohnya sebagai seorang guru kelas kan, kita kena berinteraksi dengan ibu bapa. Cara kita berinteraksi walaupun di dalam WhatsApp, itu sedikit sebanyak akan memberikan gambaran lah seseorang guru itu. Lagi kemahiran komunikasi dengan pihak pentadbir. Sebagai kita kan sekarang sebagai seorang guru interim, macam mana kita memberitahu kepada pentadbir bahawa kita ini mempunyai macam mana nak cakap, mempunyai tugasan yang luar kan. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan mereka dan juga kemahiran komunikasi dengan murid. Kita kena fahamlah seseorang murid itu. Dan juga kita juga belajar cara meningkatkan penglibatan aktif murid dari segi bidang akademik dan juga bukan akademik. Kita ni memandu murid itu ke jalan yang mana. Maksudnya kalau dalam akademik sekiranya ada program yang dilancarkan di peringkat PPD ataupun peringkat sekolah, kita
menggalakkanlah murid untuk menyertai. Okey, akademik dan juga bukan akademik. Okey. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan, saya masih lagi juga tercari-carilah, cuba berusaha untuk memaksimumkan ilmu bina inovasi dalam subjek mata pelajaran sejarah. Memandangkan sebelum ni kita telah kita telah berpengalamanlah dalam menguruskan PDPR. Jadi secara tidak langsung kita boleh mengaplikasikannya kepada pembelajaran bersemuka lah. Contohnya kita buat kuis. Walaupun dalam kelas kita boleh, contoh guru-guru boleh menggunakan iPad ke kan untuk murid menjawab kuisis. Tak kira lah dia, even dalam kelas pun kita boleh menggunakan kita punya bahan bantu mengajar, alat bantu mengajar kita. Kan kita boleh gunakan lembaran. Kadang-kadang kuis lisan pun kita boleh gunakan. Kalau kamu tengok semua di hadapan ini adalah contoh kuis lisan yang saya buat, yang mana kadang-kadang saya gunakan untuk setiap unit lah, dah habis belajar. Sebab ada seseorang murid tu dia tak pantas dalam menjawab soalan sehingga kan dia banyak tinggal jawapan kan. Tapi ada murid juga yang laju dalam percakapan. Jadi saya menerapkanlah kaedah pentaksiran ini. Seterusnya kaedah pengajaran, saya dedahkan mereka dengan didik hibur pembelajaran luar bilik darjah. Kadang-kadang saya buat mereka pergi luar kelas dan kita akan main puzzle dan sebagainya, penggunaan audio dan juga muzik. Dan satu lagi, saya menggunakan fail lembaran. Memandangkan banyak murid-murid yang sentiasa kalau kita bagi lembaran mereka akan hilangkan kan. Jadi saya wujudkan fail lembaran dan saya akan bersertakan skor ganjaran lah sekiranya mereka menyiapkan dan ada lembaran tersebut, saya akan berikan skor. Tapi sebab ini adalah satu sebagai bukti lah, bukti pentaksiran kita. Okey, seterusnya pendapat, ulasan dan reaksi terhadap pengalaman berpraktikum. Saya sedar bahawa kita sebagai guru interim ini banyak kekurangan kita sebab sebelum ini kita didedahkan dengan pedagogi, betul. Cuma kita kena inisiatif guru itu sendirilah untuk mempelbagaikan kemahiran untuk murid, kemahiran dari segi kita lah, dari segi TMK kita, sebab guru ni banyak menghandle program kan. Jadi kita ni kena lengkapkan kemahiran yang sesuai lah dengan kita punya aktiviti. Seterusnya mempelbagaikan penggunaan BBM sebab murid-murid ni di dalam kelas mereka terikat dengan pematuhan SOP. Berjalan pun susah dan sebagainya. Jadi guru-guru ni dia kena bijak dalam menggunakan BBM. Walaupun saya cakap macam ni tapi saya sedang cuba untuk mempelbagaikan jugalah BBM yang menarik untuk murid. Seterusnya saya menyediakan file-file yang tersusun. Sebab saya melihat bahawa sekiranya tidak teratur kita punya tugasan ataupun aktiviti kita, maka perekodan kita tu tak nice lah. Jadi saya menyediakan file-file yang file lembaran ke, file PBD murid, file rekod pembelajaran murid. Okey, jadi itu sikit sebanyak membantu kita lah dari segi pengurusan masa. Alright, ini adalah isu-isu dan masalah yang dihadapi. Saya percaya guru-guru ramai juga yang mengenai masalah ini. Saya tengok dua masalah ini adalah kepada guru, itulah isu kepada guru. Yang pertama dari segi pengurusan masa. Kadang-kadang kita sebagai guru interim dan juga kita sebagai guru di sekolah, walaupun kita hanya mengajar 8 subjek sejarah, namun kita juga mengajar subjek lain kan. Itu di luar praktikum lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita tidak perlu bertangguh dan kita juga perlu membuat checklist ataupun jadual seperti yang dikatakan oleh beberapa rakan yang lain. Dari segi kawalan kelas pula, ini adalah isu yang sangat besar lah untuk seorang guru interim seperti kita yang mempunyai pengalaman yang kurang ni. Jadi sebab bila kita macam dalam kelas, murid-murid nak bising pun, nak berjalan, kita asyik tegur-tegur kan. Jadi itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada perjalanan PDPC kita dan dia akan bagi masa kita drag. Walaupun kita cuba untuk mengikuti RPH yang kita telah buat, cuma memang kita kadang-kadang sedikit drag lah. Jadi seperti kawan-kawan lain juga, kita sediakan kad traffic light dan juga memastikan perancangan guru yang tersusun. Okey, ini adalah isu-isu yang dihadapi oleh murid. Contohnya murid tidak menguasai kemahiran asas. Sekolah saya ni pun sekolah yang berbilang bangsa. Kadang-kadang ada juga murid-murid India, Cina yang tidak mempunyai kemahiran dalam bahasa Melayu kan. Jadi ini saya kena ambil masa yang sedikit lah untuk menjelaskan kepada mereka, kadang-kadang menggunakan bahasa Inggeris. Kadang-kadang saya menyuruh rakan-rakan yang mahir dalam bahasa tersebut untuk menerangkan dan
apa tindakan saya adalah saya memberikan lembaran kerja yang sedikit berbeza lah, sebab kalau kita bagi ayat yang panjang memang dia tak akan buat. Jadi kita kena sediakan modul yang sedikit berbeza ataupun lembaran kerja yang sedikit berbeza kepada mereka. Dari segi pengurusan mata pelajaran oleh murid, sebab saya dapati bahawa mereka ni kalau kita bagi lembaran dia hilangkan kan, bagi lembaran hilangkan. Jadi kita ni nak kena ada satu bukti kan, kita mengajar mereka, kita memberikan homework kepada mereka, jadi kita kena memastikan murid ini menguruskan dokumen hasil kerja mereka lah dengan mewujudkan fail lembaran. Setiap fail lembaran ini kita sediakan kepada murid, dan seterusnya saya juga menggunakan buku aktiviti sejarah sebab sebelum ni murid-murid tak guna buku aktiviti sejarah, jadi tahun ni baru kita wujudkanlah buku aktiviti sejarah. Okey, laju sangat ke? Okey, seterusnya saya teruskan kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya yang pertama adalah dari segi pengurusan masa. Sebagai seorang guru interim dan juga sebagai seorang guru di sekolah SK Taman C, saya percaya bahawa pengurusan masa sangat penting. Sekiranya guru itu tidak dapat menguruskan masa dengan penting, maka dia tidak mampu untuk menyiapkan kerja kan, ataupun banyak menangguhkan kerja dan akhirnya akan memberikan tekananlah kepada guru itu sendiri. Okey, dari segi pengurusan murid pula, kita belajar cara untuk mengawal murid, sebab dengan SOP yang ketatnya murid tak boleh nak berjalan, yang macam mana kita cuba mengurus murid itu sendiri. Okey, seterusnya pengurusan kerja. Setiap guru diberikan tugas yang berbeza kan, ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi setiausaha kurikulum, co-curriculum, ada juga yang jadi pembuat jadual waktu, ada juga yang jadi pengurus penasihat bola jaring ke dan sebagainya. Jadi pengurusan-pengurusan ini kita nak buat minit mesyuarat dan sebagainya, kita cubalah belajar daripada praktikum ini. Dan seterusnya meningkatkan kualiti diri. Saya yakin setiap guru itu mempunyai kemahiran dia, tetapi alangkah bagusnya sekiranya guru-guru dapat meningkatkan kemahiran yang lain. Contohnya dalam kemahiran mencipta inovasi BBM kan, ataupun kemahiran dalam contohnya kemahiran dalam mengawal kelas lah. Okey, sokongan padu oleh warga sekolah. Sekiranya guru-guru itu mempunyai sokongan daripada pentadbir, murid terutama, jadi guru-guru itu mampu menjadi seorang guru yang terbaik lah. Dan secara kesimpulannya, seorang guru itu perlu tahu tujuan mereka menjadi seorang guru, yang mana pada akhirnya tujuan kita adalah untuk meningkatkan kemenjadian murid. Jadi kita nak tengok pencapaian murid tu kan, daripada TP berapa ke TP berapa. Okey, itu sahaja. Ada persoalan? Adakah sedikit laju? Assalamualaikum Wan. Ya, Puan Syu. Tahniah Wan ya, kerana dapat membentangkan dengan jelas. Kalau tanya saya tak rasa laju lah, dia jelas sebab anda hanya diberikan 15 minit sahaja kan. Okey, cuma saya nak tanya sedikit berkaitan inovasi. Okey, dalam PDP, dengar tak? Dengar Puan Syu. Kalau dalam PDP sejarah kan, bagaimana Wan menerapkan kemahiran pemikiran sejarah ni dalam inovasi yang Wan laksanakan kepada pelajar? Ada tak disentuh kemahiran pemikiran sejarah? Sebab tadi cuba Wan tengok slide yang berkaitan inovasi. Okey, yang ini adalah kaedah pentaksiran kuis dalam talian ya Wan. Kalau dalam bahasa Melayu itu dalam talian online kan. Bukan atas talian ya, dalam talian. Kaedah pengajaran, kaedah pengajaran dia kad ganjaran, didik hibur, penggunaan audio dan juga muzik. Dia sebenarnya kalau kita ikutkan, inovasi ni adalah sesuatu yang baru ataupun kita tambah baik yang sedia ada. Okey. Cuma macam saya kata tadi, saya nak tahu bagaimana Wan terapkan kemahiran pemikiran sejarah dalam inovasi yang Wan laksanakan kepada pelajar. Terima kasih Puan Syu. Berkenaan dengan elemen pemikiran sejarah tu, kita tahu bahawa IMK ada lima aspek kan, 5 elemen dari segi meneroka bukti dan sebagainya. Itu KPS. Sekejap Puan Syu. KPS, saya tanya KPS. KPS ke?
Ya. Okey, jadi sebab dekat sekolah ni masih kurang dari segi inovasi, saya pun cuba belajarlah dari segi penggunaan inovasi. Contohnya ramai rakan-rakan tadi telah berkongsikan inovasi yang mereka buat, contohnya kad merak dan sebagainya. Jadi melalui saya cuba terapkan satu pemusatan murid lah dari segi, sebab sekarang ni dia adalah pematuhan SOP, Puan Syu. Jadi untuk kita laksanakan secara, tapi saya cubalah terapkan murid-murid saya untuk menjalankan aktiviti berpusatkan murid juga, dan dalam pada itu macam buat masa sekarang masih cubalah Puan Syu untuk menyediakan bahan inovasi yang terbaiklah untuk mereka. Okey, terima kasih Wan. Terima kasih Puan Syu. Jika sekiranya ada yang lain nak bertanyakan Cikgu Wan kita ni, kita buka lagi sesi Wan kan? Ya Puan Syu. Satu lagi, satu cabaran yang saya tak tulis kat sini adalah berkenaan dengan saya sebenarnya tiada bimbingan lah, terutama dalam subjek sejarah. Cuma guru pembimbing saya memang membimbing. Cuma dia dari segi, dia kepakarannya lebih kepada pendidikan jasmani. Jadi untuk subjek sejarah ni memang saya datang-datang, cikgu sejarah memang dah tak ada, sebab sebelum ni pun yang mengajar sejarah adalah guru yang bukan option sejarah. Jadi saya sebenarnya sedang belajar untuk meniba ilmu dalam pengurusan subjek sejarah ni lah. Okey. Satu lagi berkaitan isu dan masalah yang dihadapi oleh Wan. Saya kira kalau dalam masa tempoh 3 minggu sebelum cuti sekolah, di awal praktikum kan, saya kira di sekolah-sekolah di Selangor kebanyakannya dah habis silibus dan berhadapan dengan masalah pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Betul? Sangat betul Puan Syu. Okay. So macam mana you approach yang student yang tertinggal ini? Okay, so untuk soalan tu, kalau you tengok dalam era pandemik, keciciran pelajar ke sekolah untuk mendapatkan pengetahuan untuk kita sampaikan isu pelajaran ini adalah satu isu yang besar saya kira di dalam sistem pendidikan di negara kita. So macam mana you overcome problem ini? Anda approach macam mana pelajar-pelajar yang tak hadir ni, tak hadir bersama muka? Okey, terima kasih Puan Syu. Yang pertama sekali kita dapat tengok bahawa sebelum dengan selepas buka sesi ni berlaku perubahan yang sangat banyak lah. Sebab yang pertama kita tengok murid-murid yang datang pada minggu yang pertama dan kedua ini agak ramai, berbeza dengan murid-murid yang datang sebelum, sebab memang mereka kadang-kadang kan 4 orang, 5 orang dalam satu kelas. Kadang-kadang ada juga murid sekolah lain yang hanya satu kelas, 1 orang sahaja dalam satu kelas. Okey, yang kedua adalah isu berkenaan dengan ketidakhadiran sebelum ini. Macam Puan Syu cakap 3 minggu awal praktikum itu sebenarnya sedikit terganggulah, sebab kalau murid yang kekurangan guru ni, murid yang kurang sekolah yang kurang murid ni, dia akan hadir, semua hadir tanpa penggiliran kan. Jadi kalau satu kelas tu hanya 5 orang sahaja, memang cikgu itu hanya meneruskan pengajaran. Cuma inisiatif saya adalah saya akan WhatsApp lah setiap seorang daripada murid tersebut untuk membuat latihan, sebab saya akan sediakan lembaran kerja dan mereka akan siapkan. Jadi itu adalah penyelesaian. Tapi ada juga murid-murid yang hilang daripada awal sampai akhir, even kita contact pun ada juga yang memberikan jawapan, parents yang memberikan jawapan akibat daripada pandemik. Kita dah hantar tugasan, itu sahajalah, itu adalah cara lah penyelesaiannya. Tak nak buat yang lebih, memang tak mampu Puan Syu, sebab setakat itu sahaja respon daripada ibu bapa sendiri. Tapi so far dan lepas buka sekolah ni memang murid-murid datang ramai lah. Okey, itu sahaja Puan Syu. So tak ada apa-apa dari saya. Jika ada apa yang dari rakan-rakan lain yang nak bertanya, saya persilakanlah yang lain-lain tu kalau nak bertanya. Tapi so far daripada saya tak ada apa nak tanya dah. So apapun saya ucapkan tahniah pada Wan kerana telah
membentang dengan baik, jelas. Dan apa pun saya ucapkan all the best untuk anda. InsyaAllah ya. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Shu. Ada soalan yang lain daripada rakan-rakan guru pelatih lain? Saya rasa dah tak ada rasanya. So boleh kita tamatkan sekarang ke sesi kita? Terima kasih pengurusi majlis. Sama-sama. Terima kasih, Pengurusi Majlis. So